Saya yang bidang akademik lah, itu di universiti ya. Dan saya pun mempelajari sendiri ya, melalui kuliah untuk mengambil perubatan alternatif ya, dalam bidang perubatan homeopati. Kemudian saya mendalami ilmu perubatan naturopati, belajar macam-macam lah, berbekam, mengurut, akupunktur. Sebab kalau dalam perubatan naturopati ni ataupun perubatan alternatif ni, kita perlukan kombinasi pelbagai rawatan. Baru you boleh membantu merawat orang, memberi khidmat nasihat. Di universiti dulu pun ilmu saya lebih kurang ilmu kesihatan juga, sebab kita melihat pada keselamatan, toksikologi, bahan-bahan toksik yang ada dalam makanan, pemakanan kita harian. Itu 24 tahun saya mengajar di Fakulti Sains Makanan dalam bidang toksikologi. Jadi pelbagai bahan-bahan beracun dalam makanan ni memang itu makanan saya lah, kajian saya. Okay? PhD saya pun dalam bidang keracunan makanan, dalam bidang biokimia. Jadi bila kita lama belajar, jadi kita banyak benda yang kita makin takut. Sampai satu peringkat makin takut nak makan itu, nak makan ini, semua takut. Jadi di akhir zaman ini, mutakhir ini, makanan kita sangat beracun. Tuan-tuan perempuan nak mengakui atau tak mengakui hakikat ini, sebenarnya memang beracun. Kajian terbaru pun menunjukkan air mineral ini ya, air botol kita pun tercemar dengan bahan plastik daripada botol ini sendiri. Okay. Di mana kita nak lari lagi daripada bahan-bahan beracun, bahan toksik keliling kita? Okay. Dan yang lebih menakutkan, bahan-bahan toksik ni ada yang bersifat karsinogenik. Tuan-tuan tahu tak apa maksud karsinogenik? Karsinogen. Karsinogenik ni dia akan menghasilkan kanser. Dan bukan makan hari ni esok dapat kanser, bukan. Makan tahun ini, makan tahun depan, makan tahun, dia makan tahun. Kita makan tahun, baru dia akan jadi kanser. Dan sekarang ni ramai, banyak kes kanser. Ada bahan-bahan toksik dalam makanan ini yang dia masuk, ataupun bahan toksik dari persekitaran, dia akan menyebabkan badan kita mengumpul lemak. Itu yang kadang-kadang kita heran. Pagi-pagi kita pergi exercise, berlari sampai berpeluh-peluh, tapi badan makin gemuk. Ada tak yang jadi begitu? Itu petanda bahan toksik, bahan racun daripada makanan kita tu, dia masuk dalam badan, dia akan menyebabkan lemak berkumpul. Dia akan menyebabkan metabolisme kita jadi low, jadi rendah. Jadi yang masuk banyak, yang keluar sikit. Dia masuk nak bakar, tak habis bakar. Jadi yang tak habis bakar tu, dia guna untuk simpan sebagai apa? Sebagai tayar spare. Okay? Spare tayar. Jadi itu yang makin ke depan. Bukan kata orang lain, saya sendiri pun. Sebab kita nak elak macam mana daripada makanan dan pemakanan yang hari-hari kita makan. Kicap yang kita makan. Makan kicap tak tuan-tuan, perempuan? Makan kan? Goreng mi tak buah kicap. Goreng bihun tak buah kicap. Mungkin bihun Singapura tak tahulah kot. Okay, tapi tak ramai orang suka bihun Singapura. Bihun Singapura memang plain, tak ada kicap. Siapa yang tukang masak di sini? Kalau bihun Singapura dia kata letak kicap, itu bukan bihun Singapura. Tapi tak ramai orang suka. Dia putih je. Bihun tu warna putih je. Dia bubuh macam apa segala, lada hitam gitu je. Tapi kalau bihun Malaysia ni yang kita makan, memang ada kicap. Ada toyu kan, orang Kedah panggil toyu kan. Dan kicap tu pun memang dia dihasilkan fermentasi dia. Dia akan menghasilkan juga bahan-bahan yang menyebabkan masalah kepada kesihatan. Lepas tu bahan pengawet dimasukkan lagi. Bahan pemekat, penstabil dimasukkan lagi. Macam-macam bahan dimasukkan. Memang betul, makan hari ni tak mati esok, betul. Betul. Tapi kita makan berapa tahun? Kita makan berapa puluh tahun? Berapa belas tahun? Tapi pernah tak kita keluarkan bahan racun tu daripada badan kita? Ada tak siapa-siapa yang boleh tunjukkan saya dia pernah keluarkan bahan beracun tu daripada badan dia?
Itu masalah dia. Okay? Lepas tu bila datang COVID, datang macam-macam wabak pandemik ni, badan kita lemah. Bila bahan toksik banyak dalam badan kita, timbunan, bertimbun-timbun dalam badan, membukit, menggunung, kita punya sistem imun akan jadi lemah. Dia tak dapat berfungsi dengan baik. Lepas tu ditambah lagi dengan pemakanan kita yang teruk. Okeylah kata, hari saya makan sayur dengan buah je. Tahu tak, sayur dengan buah yang tuan-tuan puan makan hari-hari tu penuh dengan racun. Melainkan tuan-tuan puan tanam sendiri di belakang rumah, tak letak racun, tak letak baja kimia. Itu betul, free. Itu betul-betul organik. Tapi kalau selagi pergi beli kat pasar, kami di UMS, di Universiti Malaysia Sabah, student saya buat analisis, tinggi merkuri, tinggi plumbum, tinggi arsenik, sayur, timun je kot. Orang kata sekarang lah, timun je kot itulah yang banyak racun. Merkuri dia akan menyebabkan apa? Dia masuk dalam otak kita, menyebabkan jadi lembab. Plumbum masuk dalam otak kita, dia jadi apa? Menyebabkan jadi lemban. Jadi jangan terkejut kalau anak-anak, kanak-kanak sekarang ni ramai yang kena autism, jadi lemban, jadi speech delay, lambat cakap, tak boleh cakap. Mak bapak duk tunggulah bila nak panggil nama mak, ayah, mak, pak. Bila dia nak panggil nama mak, pak ni? Sampai aku sudah tak panggil. Itu dipanggil autism. Autistik. Saya merawat kes-kes autistik tuan-tuan perempuan. Autism, saya merawat seluruh Malaysia kes autism yang kami handle. Speech delay, lambat bercakap. Bukan dia tak nak bercakap. Tuan-tuan perempuan tahu tak? Bukan dia tak nak bercakap. Pergilah ketuk kepala dia ke, ketuk kepala dia, macam dia takkan bercakap. Sebab apa? Sebab dia ada bahan racun dalam otak dia. Mercury, plumbum, arsenik, cadmium, heavy metal, logam berat. Ini dia akan ganggu dia punya saraf otak dia, sel-sel otak dia dari berhubung. Memang sampai kesudahlah. Dia nak bercakap ni, dia tak boleh nak keluar. Dia nak panggil mak, ayah, tapi tak boleh keluar. Bukan dia tak ada lah, kepala otak dia ada. Itu buktinya bila kita rawat budak-budak ni, kita bagi bahan-bahan yang boleh detox, yang tajuk malam ni, dia akan keluarkan bahan racun, bahan merkuri, toksik semua tu. Tak sampai sebulan, anak dia yang dah setahun dah tak boleh bercakap ni, daripada baby sampai setahun tak boleh bercakap, setahun setengah pun tak boleh bercakap, 2 tahun tak boleh bercakap. Bila dia detox, dia buang racun tu, buang segala heavy metal dalam badan, 2 bulan, 3 bulan boleh bercakap. Panggil mak, ayah, mak dia menangis, bapak dia menangis. Dah 2 tahun, dah setahun lebih tunggu anak dia nak bercakap, tak boleh bercakap. Rupanya budak tu bukan tak boleh bercakap, dah ada dalam kepala dia. Dia dah dengar hari-hari mak ayah ni, hari-hari mak dia duk skru dia untuk bercakap. Panggil lah mak, dia bodoh tengok ni muka. Padahal dia nak bercakap, dia nak panggil, tapi tak berhubung. Sebab apa? Sebab arahan dari otak yang akan turun ke mulut dia untuk bercakap. Bukan bercakap daripada mulut, bercakap daripada sini juga. Sini blok habislah. Kan tak? Macam ban air kita tu lah yang dibendang tu, tutup kat dia punya punca dia, air tak jalan. Jadi bila buka, baru dia berjalan lancar tali air. Macam itulah. Ini dia dah tersekat, dia blok. Jadi tak usah duk bagi ubat apalah, tak usah duk bagi suplemen apalah, bagi tu kismis bagai, tak jadi. Tetap tak boleh bercakap. Sebab kismis dia untuk menguatkan otak dia, untuk menguatkan memori dia, menguatkan, bukan untuk membuang benda-benda yang beracun. Jadi kita tak jumpa jalan. Bukan tak ada, lah kali budak tu sampai ke besar tak boleh bercakap. Sebenarnya ada penawar dia.
Okey. Inilah yang saya 24 tahun saya mengajar di universiti ya. Dalam masa yang sama saya mencari penawar-penawar. Saya mencari kaedah macam mana, apa ibu ubat sebenarnya. Apa ibu ubat untuk penyakit-penyakit macam ni? Sebab tak jumpa jalan. Ramai orang nak bagi suplemen macam-macam, tak jalan. Anak dia tak boleh bercakap. Hantar ke terapi di macam-macam lah, di hospital, di pusat terapi, semua tak jalan. Tapi punca ada satu je. Ada blok. Ada bahan logam berat di otak anak tu. Itu satu contoh yang kecil, tuan-tuan perempuan. Tapi bagi ibu bapa yang ada anak yang tak boleh bercakap, bukan kecil, besar yang amat. Okay? Dia orang menderita, menanggung, menunggu bila anak dia nak panggil mak bapak. Itu satu penderitaan, tuan-tuan perempuan. Sebab anak tak boleh bercakap. Dan itu belum lagi dikira dengan tekanan daripada keluarga yang duk tengok, anak kau ni dah besar, kenapa tak bercakap-cakap lagi? Yang orang tak faham. Kadang bukan orang lain, keluarga juga. Kamu tak ajar dia bercakap ke? Padahal malam hari-hari mak dia duk ajar dia bercakap. Tapi dia orang tak faham. Itu masalah autism, autistik. Kalau siapa tuan-tuan perempuan, ibu bapa sini ada anak yang macam tu, sebenarnya selagi dia tak cecah umur 12 tahun, pengalaman kami memang boleh di reverse balik. At least kalau tak boleh reverse 100%, kita boleh bagi dia bercakap. Okey? Lebih baik. Dan kurangkan dia berada dalam dunia dia sendiri. Sebab budak-budak autism ni dia duduk sorang-sorang, lepas tu dia main sorang-sorang, dia tak boleh bergaul dengan orang. Dengan mak bapak dia pun dia tak boleh, ada eye contact, tak boleh tengok, tak boleh tenung mata mak bapak dia, dia tak akan tengok. Dan dia tak akan mudah-mudah dipeluk-peluk, dia tak mau dipeluk-peluk. Itu ciri budak-budak autism, autistik. Dan saya nampak itu salah satu puncanya ialah daripada makanan-pemakanan. Makanan-pemakanan siapa? Mak dia lah. Dalam kandungan mak dia lah. Sebab apa yang mak dia makan akan pergi terus ke otak anak dia, akan terus pergi ke bayi yang dikandung. Itu dari sudut sains, dari sudut perubatan, bukan dari bapa. Sebab bapa dia tak terlibat sangat. Bila dah masuk di perut ni, dah jadi janin, dah jadi bayi yang dikandung dia, bapa dah lepas tangan dah. Mak, kalau mak makan tak selamat, racun tu akan pindah ke bayi yang dikandung. Itu satu punca. Okey. Punca yang lain daripada ubat-ubatan kimia yang dapat. Sekarang ni macam-macam ubat-ubatan. Ini saya bercakap berdasarkan fakta, berdasarkan kajian oleh saintis, oleh profesor-profesor luar negara. Dia orang membangkitkan benda ni. Okey. Jadi sepetik saya share balik dengan tuan-tuan perempuan je. Dan salah satunya vaksin. Okey. Vaksin, kalau tanya doktor perubatan pun dia orang memang mengakui memang vaksin sendiri pun ada AFI dia, ada AEFI, Adverse Event Following Immunization. Mana kata setiap orang yang dicucuk tu, mungkin setiap 100 yang dicucuk tu akan ada 2, 3, 4 orang yang akan terkena kesan buruk. Okey. Itu AFI. Dalam perubatan jelas memang ada benda ni, diorang akui. Cumanya doktor tu nak bagi tahu atau tak bagi tahu je. Okey. Dan yang paling menakutkan, bila satu dunia dipaksa cucuk dengan vaksin COVID ni. Ini yang paling menakutkan saintis. Sebab apa? Sebab vaksin COVID ni tidak sempat dikaji pun. Kan dia buat macam goreng bihun dia, goreng-goreng nah kau makan. Dia tak sempat kaji. Vaksin yang biasanya dikaji ni 5-6 tahun baru dirilis untuk injek orang. Ini sebab COVID dia buat dia cepat-cepat rilis ke pasaran. Tak sempat nak test. Jadi ramai yang tumbang, yang tak tahan tumbang. Ada tak di kalangan tuan-tuan perempuan, saudara mara yang alami benda ni? Ataupun tuan-tuan perempuan dalam masjid ni pun sedang menderita sesuatu selepas cucuk pada tahun 2021. Sama ada nak mengaku tak mengaku je hakikatnya. Okay? Saya cerita ni daripada perkongsian oleh pakar-pakar luar negara yang mengkaji. Kalau di Malaysia ni tak ramai yang mengkaji benda ni, tak ramai yang mendedahkan benda ni. Jadi kalau siapa-siapa yang dah terkena kesan buruk, macam mana nak buat?
Dia tak ada jalan dah tuan-tuan dan puan, melainkan kita buang racun tu. Kembali kepada detox. Okay? Jadi dalam perubatan naturopati ni, detox ni salah satu cabang. Okay? Cabang yang halus saja, tapi sangat penting untuk permulaan kepada semua rawatan. Kalau kami nak rawat apa jenis pesakit pun, kita akan mulakan dengan detox. Detox ni dia akan cuci, dia akan bersihkan badan, nyah racun, kita buang dulu racun. Sebab selagi ada racun dalam badan, ini yang akan mengganggu kesan-kesan ubatan lain. Katakan kita pergi hospital, kita ambil ubat hospital, pun tak berkesan untuk merawat penyakit kita sebab racun dalam badan. Dia akan blok. Dia akan blok. Macam saya beritahu tadi, dia blok. Racun ni dia akan blok sifat dia. Jadi nak masuk ubat ni tak boleh, nak masuk ubat ni tak boleh, nak masuk ubat ni tak boleh. Kita pergi berbekam pun dia tak keluar habis. Itu masalah. Memang berbekam sunnah, saya akui. Saya pengamal bekam. Kami ada pusat rawatan, kami membekam orang. Dah lebih daripada 12 tahun kita berbekam orang. Tapi dalam kes-kes yang racun yang masuk dalam badan, dia bukan masuk duduk di kulit je tuan-tuan perempuan. Dia masuk sampai ke organ di dalam, sel di dalam kita ni. Kalau jantung ni masuk ke dalam jantung tu, macam mana nak keluar? Siapa ada pengamal bekam di sini? Siapa tukang bekam di sini? Betul, bekam sunnah. Tapi kalau dah racun teruk macam tu, you kena combine dengan rawatan-rawatan lain. Jadi kami biasanya kalau orang yang bekam, dia lepas bekam pun dia masih sakit, bekam lagi masih sakit. Makna kata racun tu dah banyak dalam badan, dia dah masuk ke dalam sel dia yang di dalam. Kalau setakat racun ada bawah kulit, dalam darah, itu boleh dibuang dengan bekam. Betul, saya setuju. Tapi kalau racun tu, bayangkan merkuri, logam merkuri dah masuk dalam otak. Boleh explain kat saya tak macam mana logik berbekam boleh keluarkan racun merkuri itu? Saya tak nampak logik. Sebab saya pengamal bekam, saya membekam orang juga. Kami ada pusat rawatan. Jadi kita kena combine. That's why dalam proses untuk nak membuang racun ni, kami suruh orang detox buang dulu. Detox tolak keluar benda-benda yang racun di dalam tu. Dia akan keluar, ada yang akan keluar melalui najis kita, melalui air kencing kita, melalui berpeluh-peluh dia akan keluar. Ada juga yang tak keluar. Yang tak keluar tu tapi dia dah keluar daripada sel. Dia dah keluar daripada organ kita, dia akan pergi ke bawah kulit. Waktu tu pergi bekam. Biasanya kami suruh detox sebulan, pergi berbekam. Dan tengok, siapa-siapa yang pergi berbekam lepas dah detox, dia akan nampak darah dia keluar memang hitam, berketul-ketul, busuk, hanyir macam-macam. Okay. Ini pengalaman pesakit kami seluruh Malaysia. Pesakit saya bukan di sini je, seluruh Malaysia. Okay. Alhamdulillah. Dan saya bukan klaim saya doktor hospital, bukan. Kami doktor alternatif, doktor di perubatan alternatif, perubatan yang kita turut menyokong perubatan moden di hospital. Sebab doktor di hospital pun yang profesional, kalau dia orang tak dapat buat, dia akan suruh orang pergilah cari tukang bekam ke, pergilah cari tukang urut ke, ada tak? Itu kita profesional. Okay? Bukan semua hospital boleh buat. Dan kami pun bukan semua kami boleh buat. Kita kena gabung jalankan. Jadi sesiapa yang anti perubatan moden, yang anti perubatan alternatif, memang malang lah. Malang lah hidup dia. Sebab dia tak mendapat kelebihan daripada dua-dua jenis perubatan ni. Sebab kami cuba menggabungkan, kita cuba integratekan perubatan moden dengan perubatan alternatif ni. Jadi sekarang ni lahirlah satu istilah dipanggil sebagai perubatan tradisional dan komplementari di KKM. Dan sekarang ni Kementerian Kesihatan dah iktiraf perubatan tradisional dan komplementari. Kami di bawah tu. Kami di bawah bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Okay. Dan hospital pun ada yang dah membuka untuk dibuat refleksologi, buat urut kaki, buat urut badan. Ada tak tuan-tuan pernah tengok hospital yang ada unit rawatan tradisional dan komplementari? Ada acupuncture di sana, ada berbekam. Okay. Sebab perubatan kita sentiasa dinamik, dia berubah, dia cepat berubah. Jadi kita tak boleh terlampau fanatik dengan satu kaedah saja zaman sekarang ni. Jadi berbalik kepada detox ni, detox itu sendiri pun ataupun nyah toksik itu sendiri pun, takrifan dia ialah proses menyingkir keluar segala racun ataupun bahan toksik, kalau istilah bukunya,
Kalau istilah kampung kita sebut racun lah. Mengeluarkan racun daripada organ-organ, daripada sel-sel kita, daripada tubuh badan kita, dikeluarkan keluar. Okey. Dan dalam proses menyah toksikkan ni, badan kita akan semakin sihat, semakin sihat, semakin sihat. Sebab apa tuan-tuan perempuan ada yang kencing manis 20 tahun tak sembuh-sembuh? Sampai lah tak sembuh. Dah makan ubat 20 tahun dah tak sembuh. Sampai ada kena injek insulin tak sembuh. Awak orang Kedah kata awak. Saya tak kata cakap Kedah. Sebab apa? Sebenarnya rahsia ada timbunan bahan racun banyak lagi dalam badan. Itu je. Bila bahan beracun banyak dalam badan, dia akan blok semua. Jadi badan kita tak boleh nak sihat. Kita punya pankreas tak boleh nak berfungsi dengan baik. Kalau boleh berfungsi pun dia akan hasilkan insulin yang tak ada kualiti. Okey. Mungkin dalam ni pun ada pesakit saya, ada ataupun isteri ke suami kepada pesakit saya dalam ni mungkin ada lah. Okey. Isteri dia, ini kisah benar, ini yang di kawasan Jitra lah, saya ambil contoh di Jitra lah. Isteri dia pun dah lama lah kencing manis. Okey. Tak pernah cecah. Tak pernah cecah bacaan 5, tak pernah. Okey. Okey. Dia amalkan kaedah kami buat selama 5 bulan. Sebulan dia tak nampak result lagi. Saya kata sabarlah. 2 bulan dia call saya, tak nampak lagi, sama agak bacaan. Saya kata sabarlah. Bulan ketiga dia empuk-empuk dah. Awak ni duk ambil ubat tak sembuh-sembuh ni. Sabarlah, dia marah dah. Lepas tu saya tak layan dah. Dia tak layan. Saya tak layan dia, tapi dia order juga. Bulan keempat dia ambil untuk bini dia. Dia tak berani tanya saya dah. Saya tak layan. Dia ambil bulan yang kelima. Bulan yang kelima tu tengah bulan kot dia ambil. Tiba-tiba dia telefon saya. Nada seronok sangat. Awak ni telefon saya tiba-tiba hari tu marah-marah kat saya. Bini saya pagi tadi dapat 5. Urai dia tak biasa lagi, cecah 5 bacaan gula dalam darah. Saya kata silap kot, alat tu silap kot. Kan ubat saya tak berkesan. Lama dah bini pakcik makan tak sembuh pun. Tak, saya dah try banyak kali dah. Ni baru saya habaq kat doktor ni. Dah seminggu dah saya duk try ni. Cuba pergi cek di hospital pula. Kok silap kok alat pakcik kat rumah. Saya tak mau kita nak ambil cepat-cepat bersetuju dengan jawapan dia. Saya suruh pergi cek hospital. Dia cek hospital. Cek hospital punya, dia kata betul lah. Betul memang dah 5. Kalau hospital kata betul-betul lah. Itu petanda apa? Petanda bila kita cuba betul-betul menditok, membuang racun dalam badan. Walaupun penyakit tu dah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dia akan normal balik. Dia akan normal balik. Selama ni kita cuma untuk memberi ubat masuk ke dalam. Kita tak mengeluarkan. Perasan tak? Kita dah ambil semua injek masuk ke dalam. Dan tuan-tuan perempuan nampak dia keluar? Tak nampak. Nahi, relax, tak keluar. Tapi kalau tuan-tuan perempuan menggunakan detox, kita berdetox dengan kaedah yang tepat, okay? Memang tuan-tuan perempuan akan cirit-birit, kerap kencing, berpeluh-peluh. Itulah rutin dia. Selagi berdetox tu dia akan kerap kencing, berpeluh-peluh, diulang-ulang cycle tu. Sampai satu peringkat bila berak tu, bila mengeluarkan najis tu, buang air besar, dia punya bau dia, tuan punya badan pun tak tahan. Dia berak dia pun tak tahan. Lain apatah lagi orang yang duduk dekat-dekat. Busuk dia, ya Rabbi. Dia kata memang busuk. Itu pengalaman pesakit-pesakit kami lah. Saya kata itulah dia racun. Itulah dia bahan-bahan yang tak elok yang dalam badan kita selama ni dia keluarkan. Okey. Jadi kaedah dalam perubatan naturopati ni, perubatan naturopati yang kami buat ni ialah perubatan alami. Perubatan yang memang kita tak menggunakan drug, tak gunakan bahan kimia, tak guna. Okey. Kita menggunakan homeopati. Homeopati dia tak dikira sebagai bahan kimia sebab tak dapat detect pun apa benda dalam tu. Sebab apa? Sebab dia sudah diproses, dibuang segala kimia beracun dah dibuang.
Jadi tinggal bahan-bahan penawar aja. Itu kelebihan homeopati lah. 24 tahun saya mengkaji. Saya di bidang akademik saya. Ini bukan bidang perubatan. Bidang akademik saya mencari kaedah perubatan mana yang saya patut belajar. Saya tak minat nak pergi belajar medical doctor sebab umur pun dah tua. Nak belajar medical doctor biasanya 6 tahun, 7 tahun tuan. Tuan-tuan perempuan. Walaupun kalau saya layak diterima sekalipun, saya tak larat 6-7 tahun. Jadi saya kaji-kaji perubatan yang paling berkesan, selamat, tak menggunakan bahan kimia. Dan yang lebih mengejutkan, bila saya study tu, rupanya Queen Elizabeth dah mati kan. Queen Elizabeth pun pengguna tegar homeopati, tuan-tuan perempuan. Boleh Google. Kalau tak percaya Google. Dan waktu anak dia kena COVID pun, Prince Charles, dia suruh guna homeopati. Ini fakta, tuan-tuan perempuan. Boleh Google. Dan di London sendiri pun rupanya ada hospital homeopati. Hospital tu hospital homeopati, bukan hospital macam ni. Hospital homeopati. Jadi bertuah. Kalau siapa-siapa pernah jumpa doktor homeopati, bertuah tuan-tuan perempuan. 24 tahun saya mengkaji, saya mencari apa perubatan yang paling selamat kalau saya nak buat, saya nak belajar. Dan bila saya jumpa, saya belajarlah. Saya belajar sampai dapat sertifikat bagai. Dan saya belajar tu pun tujuan pertama saya belajar sebab apa? Sebab anak saya pun sakit. Anak saya pun diuji sakit, sakit tonsil, tak boleh-boleh. Asyik kena serangan tonsil, bengkak, tak pergi sekolah, ponteng. Dia makan seminggu kalau kena tonsil tu, dia demam, dia serangan, dia lambat. Sampai doktor hospital pun kata, anak tuan ni tak ada harapan dah ni. Ini tak lama kita kena operate lah, potong. Saya dengar operate, saya kata saya pantang lah kalau operate ni. Saya kena cari teknik lain, alternatif lain. Itulah antara kenapa saya mula mencari ya. Dan bila saya jumpa homeopati mengatakan, oh, ini boleh merawat sampai sembuh tonsil. Ni. Saya baca ni macam bagus juga ni, sebab saya tengok di perubatan moden tak boleh. Anak saya rawat macam-macam, antibiotik bagai tak boleh. Bertahan saja. Itu yang saya pergi belajar. Kes pertama yang saya rawat anak saya. Okay? Bila saya tamat pengajian homeopati, saya rawat anak saya sendiri. Alhamdulillah, saya rawat dia dalam setengah tahun. Yang ni sembuh. Dan sembuh tonsil ni sembuh terus. Bukan macam sembuh guna kaedah ubatan lain, tak. Sembuh dia sembuh teruslah. Sampai bawa ke besar tak ada tonsil apa, alhamdulillah. Dari situlah saya mula yakin dan saya mula perkenalkan, saya mula merawat secara sampingan je. Waktu tu saya masih mengajar sebagai pensyarah. Jadi saya tak buat full time. Saya main-main rawat itu. Main-main, sambil-sambil main-main rawat pun tak serius pun, ramai sembuh. Tonsil. Lepas tu saya mula merawat penyakit lain lah. Saya merawat kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Dan ditakdirkan oleh Allah SWT zaman tu, waktu saya di Sabah, antara yang ambil yang sakit buah pinggang, yang paling ramai yang reverse. Dia reverse, makin bagus. Dari situlah saya terus buka pusat rawatan. Saya mengajar di universiti di depan tu, Universiti Malaysia Sabah di depannya saya buka pusat rawatan. Saya habis kuliah pukul 5 saya keluar, masuk pusat rawatan sampai pukul 10 malam. Itulah rutin saya bertahun-tahun di sana. Sebab minat saya dalam perubatan ini. Lepas itulah saya belajar macam-macam lagi kaedah lain. Sebab apa? Sebab dalam perubatan naturopati ni tak boleh homeopati saja. Saya kena belajar bekam. Ustaz Zaidi pun pandai bekam kan? Saya belajar bekam. Sebab bekam sunnah Nabi. Siapa boleh petikaikan bekam? Bahaya kalau orang petikaikan bekam. Dan memang terbukti bekam bila dibuat untuk kes-kes tertentu, pesakit-pesakit tertentu, dia boleh sembuh dengan bekam je. Contoh mudah, okay? Ada pesakit gout dia tak mau ambil langsung ubat apa pun. Saya kata tak apa, pakcik tak mau ambil ubat apa-apa, pakcik amalkan bekam. Tapi mesti syaratnya setiap bulan pakcik main bekam. Dia rajin main bekam setiap bulan. Bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga kot. Selepas 3 bulan, bulan keempat dia datang jumpa saya.
Dia kata saya dah boleh makan apa saja. Pakcik ambil ubat apa? Saya duk bekam lah, saya tak ambil ubat apa. Oh ya, Alhamdulillah. Itu testimoni pertama. 3 bulan tuan-tuan perempuan dia amalkan berbekam. Itu proof. Membuktikan sunnah Nabi itu benar. Tapi mesti istiqomah lah. Dia taat betul 3 bulan. Alhamdulillah sembuh dia. Dan dia sembuh. Gout dia tu sembuh dia. Bukan sembuh hari ni 2-3 hari, esok dia dapat. Tak. Setahun kemudian saya tengok lagi. Saya jumpa dia. Dia kata tak ada dah gout. Dia dah boleh tibai macam-macam dah. Segala kacang dah boleh makan. Ikan sarden dalam tin pun dah boleh makan. Pesakit gout pantang, sarden dalam tin tu bisa betul. Melompat. Kalau makan kuah dia pun melompat. Siapa-siapa yang biasa ada gout dia tahu. Kacang. Kacang tanah ni, kacang ni dia ada kat rempeyek sebiji pun jadilah. 2-3 biji jadilah. Makan melompat dia bengkak. Habis masa dah, time up dah start. Azan. Kita sambung. Okey. Nanti kita sambung.
Okey, yang sambung berapa minit lagi Ustaz? Biasanya panjang cerita ni kalau cerita. Sampai berapa Ustaz? 15 minit. Okey. Saya ni biasa kuliah. Kuliah saya biasa 2 jam semua ke atas. Pensyarah kuliah kami bukan ada 15 minit, 1 jam, tak ada. Semua 2 jam ke atas. Okey. Tak apalah, saya cuba habiskan, ringkaskan. Banyak lagi topik sebenarnya dalam cerita ni. Tuan-tuan perempuan boleh panggil saya bersiri, tak apa. Kita dah banyak siri ya. Kita boleh cerita setiap penyakit ya. Pengalaman saya lah, saya boleh share pengalaman dari sudut perubatan alternatif ya. Tolong jangan salah faham. Kalau ada doktor-doktor moden sini, tolong pahami saya. Ini saya cerita dari sudut pandang perubatan alternatif, okey. Naturopathy ya. Okey, pakcik yang bekam tadi tu dia sembuh dan sembuh. Okey. Makan tahun pun masih okey ya. Dia dah boleh makan macam-macam dan dia happy. Saya jumpa dia kali terakhir sebelum saya balik ke sini pun, sebelum saya balik di Sabah, ini kes pesakit di Sabah pun dia tetap masih duk makan sup ekor, sup tulang dah, tak ada masalah dia sup-sup yang tulang tak boleh makan, kacang-kacang tak boleh, sardin dalam tin, makanan-makanan proses pun teruk pesakit-pesakit gout ni teruk. Dan punca gout ni apa tuan-tuan perempuan? Apa punca gout? Agak-agak lah. Uric acid. Uric acid sebab apa uric acid? Semua orang ada uric acid. Saya ada uric acid. Ustaz Zaidi ada uric acid. Tapi dia tak gout, saya tak gout. Apa beza antara uric acid orang gout dengan uric acid orang tak gout? Dia normal tak normal je. Semua manusia ada uric acid. Jadi kalau setakat ada uric acid yang biasa bukan berarti dia gout. Dia uric acid yang normal 400 ke bawah. Betul kan? Kalau 400 ke atas tu hati-hatilah. Dia masuk 500, 600 memang bengkak. Dan kenapa berlaku gout, terjadinya gout? Salah satunya ialah cara pemakanan yang pantang jumpa. Okey, dia bukan berpantang, dia pantang jumpa. Apa makan saja pun dia sapu. Walaupun dia dah kenyang perut pun orang panggil dia kenduri, oh jom. Ahlan wa sahlan, ya marhaban, dia makan dia bantai. Dan bukan makan sikit, lepas tu makan banyak-banyak. Berkali-kali satu hari makan banyak. Oh sudah. Itu pasal penyakit gout ni kategorinya penyakit orang kaya-kaya, penyakit orang yang terlebih makan. Dan kita tak jumpa. Saya tak jumpa pesakit saya yang orang marhain sangat-sangat miskin, saya tak jumpa. Minta maaf cakap. Saya bagi tahu terus terang. Pesakit saya yang miskin ni sakit lain. Yang tak ada kemampuan ni, badan pun kurus, tak ada. Dia biasanya gout ni semua yang badan sihat-sihat belaka. Okey, kalau kita cek dari sudut BMI tu, BMI dia obes dan ke atas. Okey. Tahu kan tuan-tuan puan ukuran BMI kan? BMI satu jenis ukuran untuk menunjukkan tubuh badan tuan-tuan puan sebenarnya fit tak dengan tinggi. Berat kita ni sesuai tak dengan tinggi. Kalau berat tak sesuai dengan tinggi, hati-hatilah. Sama ada dia boleh jadi tak cukup makan, tak cukup zat, bawah 18, ataupun di atas 24. Kalau atas 24 dia jadi obes. Obes ni gemuk lah. Dia ada obes 1, obes 2, obes 3 sampai yang seobes-obesnya lah. Segemuk-gemuknya. Dalam perubatan kita tak panggil gemuk. Okey? Kita je sebut gemuk. Kesihatan dia, istilah dia lebih lembut, obes. Kita pun tak tahu apa maksud obes. Okey, mula-mula lah. Lama-lama baru tahu, oh gemuk. Gemuk tu rasa kasar lah. Tapi perubatannya tu bagus. Dia guna istilah obesity. Obesity 1, 2, 3. Okay. Macam seluar lah, size dia XL.
XXL, XXL triple, sampai tak ada saiz dah. Sampai tak ada saiz kita hampir tempah lah. Tak ada dah kilang boleh keluarkan saiz. Ini dah gegasi lah. Okay. Itu terlebih makan satu. Orang yang badan dia naik gemuk melampau-lampau ni, satu terlebih makan. Satu dia makan biasa je, tapi dia ada masalah sistem dia. Itu yang kami nak rawat. Yang orang yang makan melampau-lampau ni susah nak rawat. Susah nak rawat tuan-tuan puan. Susah. Melainkan kurung dia dalam penjara, jangan bagi dia makan je, dia akan kurus. Tapi yang kedua ni kita boleh bantu dia. Okay? Dia selera makan biasa je. Dia makan biasa je, tapi badan dia macam dipam-pam naik. Salah satu punca tuan-tuan perempuan. Salah satu punca ialah ayam yang disuntik. Kita dengar je CAP, PPIM lah kata itu. Tapi hakikatnya kami di Makman memang kita tahu. Ayam disuntik menggunakan hormon-hormon untuk dipanggil sebagai GH, growth hormone, hormon tumbesaran. Itu yang 30 hari, 29 hari, 25 hari boleh jadi ayam, boleh sembelih. Hormon yang sama kita makan, dia akan masuk dalam badan. Ayam yang suntik hormon tu dia akan kekal dalam badan dia. Kita makan, badan kita naik cepat. Jadi jangan heran budak-budak yang umur 5-6 tahun pun badan ya Rabbi. Tengok mak dia bagi makan apa. Saya kena bagi tahu, sebab ini ilmu. Mungkin tuan-tuan perempuan yang menjual ayam akan rasa sensitif dengan saya. Tapi saya kena bagi tahu. Kalau saya tak bagi tahu, saya tak jujur dengan ilmu saya. Ini ilmu yang saya ada. Memang dia ada hormon. Jadi nanti orang akan tanya saya lah, tak nak makan ayam, kat pasar kami nak makan ayam apa lagi? Hang belah lah sendiri. Hang belah yang kampung. Ataupun hang pergi beli benih ayam kacuk ke ayam hang belah sendiri. Hang jangan bagi dia makan hormon. Memanglah dia tak besar macam yang ayam dia. Kecil-kecil pun tak apalah. Orang kampung saya pakai kemere je, kecil je. Boleh. Itu nenek moyang kita yang makan ayam kampung. Badan sado-sado semua. Badan semua six pack. Mana ada yang buncit, jarang nak jumpa. Dia bila kita ambil hormon tumbesaran yang luar, yang bukan daripada hormon badan kita, itu akan kacau. Pertama yang ikut kajian yang saya dah baca, dia akan menyebabkan tumbesaran kita naik, badan kita menggemuk. Yang kedua, diganggu kalau perempuan, dia akan mengganggu peranakan, dia akan menyebabkan fibroid. Ada tak wanita di belakang sana yang mengidap fibroid, pertumbuhan di rahim, cyst? Itu semua ada kaitan dengan hormon daripada ayam, daripada salah satulah. Apa-apa yang berkaitan dengan tumbesaran, daripada sel kecil jadi sel besar, daripada sel jadi fibroid, sel jadi cyst, jadi ketumbuhan, jadi tumor. Itu dia mesti ada penggalak dia. Mesti ada penggalak. Anak pokok pisang pun hang bubuh baja dia baru dia naik besar, cantik elok je. Kita bubuh baja kat dia baru dia membesar menggemuk. Ibarat dia itulah. Kita duk pergi bagi baja, duk tabak baja kat dia. Sepatutnya dia setakat guna apa-apa yang dari badan kita aja. Okey? Dan daripada yang setakat dia makan nasi biasa, makan ayam kampung sekali-sekala, makan benda campur, dia tak akan jadi gitu. Tapi bila hari-hari makan ayam daging pula tu, yang dari market, ada masalah. Bukan sekadar tak boleh makan langsung, boleh makan, tapi jangan jadikan dia terlampau kerak hari-hari ayam. Ambil juga ikan, ambil sayur-sayuran yang banyak biar balance. Kalau dalam pemakanan, kami diajar pemakanan yang seimbang, yang sihat. Pemakanan yang seimbang, yang sihat ni dia pelbagai. Tapi cuba dapatkan, kalau boleh, seorganik yang mungkin. Sebab akhir zaman ni macam-macam. Macam orang dah buat dah, semua segera. Semua yang segera punya. Ayam nak segera, semua segera. Itu yang menyebabkan kematian pun segera, disegerakan daripada tempoh dia yang biasa. Tapi semua orang akan cakap ini takdir, Allah Ta'ala dah tulis dah.
Hang nak mati sekian-sekian sebab apa, Allah dah tulis dah. Kalau gitu hang pergi panjat pokok nyok, hang terjun turun lah. Kalau semua nak salahkan takdir, susah lah. Sebab hang yang buat. Berapa ramai yang pergi sengaja naik panjat tingkat 13 terjun, mati, dia nak bunuh diri. Itu saya biasa suruh dia berfikir sikit. Kalau semua dia nak salahkan takdir, nak letakkan takdir, susah lah. Kita yang nak buat benda tu. Jadi berbalik kepada topik awal malam ni, nyah toksik. Jadi kalau ada kita makan ayam, makan benda-benda yang beracun hari-hari, yang masuk hormon segala ni, kaedah yang terbaik tetap kita detox, buang keluar. Dan bekam, macam saya beritahu tadi, bekam salah satu detox. Itu yang bila kita cakap pasal sunnah Nabi ni, sebab apa Nabi bila dia naik ke Isra' Mi'raj tu, malaikat ada suruh berbekamlah, suruh umatmu berbekam. Salah satu sebab itulah. Tapi Nabi tak explain lah secara saintifik je ni. Nabi bagi point. Lepas tu kaji sendirilah dan test sendirilah. Jadi bila pesakit gout, amalkan bekam, boleh pulih gout dia. Makna kata gout tu adalah detox, bekam tu adalah gout, ada detox. Sejenis detox, dia tarik keluar racun, hari-hari dia tarik keluar, lama-lama habis, sihat orang tua tu. Sampai sekarang saya tak tahu dia hidup ke mati dah, tak tahu lah. Sebab saya pun dah balik sini. Itu zaman saya bekerja di Sabah. Itu baru kita sentuh sikit saja pasal detox. Detox ni ibu ubat, tuan-tuan perempuan. Jadi jangan hairan kalau penyakit kita dah 20 tahun, 30 tahun, duk makan ubat tak sembuh-sembuh. Lah mati gitu ya, tak sembuh. Sepatutnya apa yang dinamakan sebagai ubat ni, penawar ni, bila kita makan kita sembuh. Pelik tak? Kita panggil dia ubat, kita makan hari-hari sampai mati, tak sembuh-sembuh. Something wrong somewhere. You need to check and verify why it happened. Kenapa dia berlaku? Mesti something wrong. Jadi salah satu yang kita silap ialah kita tak pernah keluar. Kita tak pernah keluarkan. Kita duk buat masuk je. Itu orang bila orang ajak bekam tak mau bekam. Segan. Malas nak pergi bekam. Tak percaya, takut. Ini sunnah Nabi yang besar, tuan-tuan. Nabi dah bagi solution. Tapi kita abaikan. Kita duk pelekeh dia, ni tukang bekam ni nak cari makan lah. Allahu Akbar. Dia buat sunnah Nabi, tuan-tuan. Dia buat kerja yang sangat mulia. Tuan-tuan perempuan hina dia, tuan-tuan perempuan hina Nabi. Ini orang silap. Kamu hina tukang bekam, sekali kamu hina dia, sebenarnya kamu hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ada benda yang kita boleh buat lawak main, ada benda yang tak boleh. Tukang bekam, Nabi muliakan sangat tukang bekam. Ustaz ada di depan, boleh tanya, boleh verify. Jadi jangan berkira sangat dengan tukang bekam. Dia cas satu kap RM10 pun berkira, ya Allah. Dia nak tolong jaga kesihatan tuan-tuan perempuan. Bekam satu badan baru 100.5. Oh, berkiranya habis duit aku. Dia sakit esok, berapa cas dia pergi? Dia cuba dia pergi metro, dia kena cas berapa? Oh, dia tak komplain. Dia pergi hospital hebat-hebat, dia tak komplain. Habis 2,000 pun dia bangga lagi. Metro cas aku 3,000. Oh, berbangga. Ini contoh hospital yang bagus lah. Saya cerita hospital metro saya sebut tu, metro salah satu hospital yang bagus, hospital swasta yang bagus. Betul tak? Bagus. Bagus memang cas dia mahal lah. Mana ada benda yang bagus, yang kualiti tinggi, murah-murah, jarang jumpa. Rare, benda rare. Tak ada. Jadi you jangan komplain. Orang takkan komplain pergi metro. Tapi kalau pergi ke tukang bekam, 100.5 aku habis duit. Padahal ini kerja dia mulia, dia buat kerja, dia membuang racun daripada badan. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat lain, mungkin dia masukkan racun lagi. Dia masukkan, dia tak keluarkan. Jadi ada otak kita fikir, tuan-tuan perempuan. Kita fikir, sama-sama fikir. Kalau tak suka pergi berbekam pun tak apa, duduk diam je. Jangan hina dia. Kita takut
Kita tak percaya, biar kita seorang-seorang. Itu lebih selamat. Okay. Dan kalau tuan-tuan perempuan, pakcik dah biasa pergi berbekam, ajak kawan-kawan berbekam. Ini dakwah tuan-tuan. Ini pahala akan dapat tuan-tuan perempuan. Bila kawan kita sihat, sebab berbekam, pahala dia amal ibadah pun kita dapat. Kita ni salesman. Faham tak? Ini kita tak nampak benda yang nampak simple, tapi pahala dia akaun akhirat. Kita tu nampak yang besar-besar tu, yang pergi haji umrah ni kita nampak. Ni ajak kawan pergi berbekam. Oh, pahala besar. Bila pakcik ni pergi bekam, dia sembuh, dengan dia sihat tu dia boleh pergi umrah. Agak-agak dapat tak pahala umrah pakcik tu kat dia, tukang kempen? Dapat tak agak-agak? Dapat tak? Sebab dia sihat, kau ni yang tukang pergi cakap, pergi berbekam kat dia tu. Jadi ini perniagaan yang takkan rugi. Ajak orang buat kebaikan, mengikut sunnah Nabi SAW. Okay. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Saya sebab masa pun kita nak lambat-lambatkan. Tapi saya berminat nak ambil soalan. Kalau ada satu soalan daripada tuan-tuan perempuan, saya berminat nak ambil soalan. Waalaikumsalam. Oh, saya tak panggil, dia dah bagi dah soalan. Ini advance. Okey, terima kasih cik. Ni soalannya. Cara merawat anak isteri itu, adakah boleh mencerahkan penyakit mana kemudian buah pinggang? Okey, soalan pakcik ni bagus. Tapi ini saya sudah menyentuh perubatan moden. Minta maaf doktor-doktor yang ada. Okay. Pakcik ni tanya, apakah dengan membuat dialisis, hemodialisis tu dia akan menyebabkan buah pinggang makin pulih? Boleh reverse balik? Okey, saya tanya baliklah. Saya tak mau jawab soalan ni. Ada tak tuan-tuan perempuan dalam masjid ni dalam masjid pernah jumpa orang yang pergi dialisis, tiba-tiba dia sembuh, dia tak dialisis dah cuci tangan? Ada tak pernah jumpa? Ada tak? Siapa pernah jumpa yang orang dialisis, tiba-tiba dia sembuh? Oh, saya tak ada sakit buah pinggang, jalan, tak payah pergi dah pusat dialisis. Ada tak pernah jumpa? Ada tak? Tak ada kan? Saya tak pernah jumpa lagi. Sebab apa? Sebab hemodialisis itu bukan untuk merawat sembuh, tak. Dia untuk mempertahankan saja. Dia bertahan. Dia menggantikan fungsi buah pinggang. Okay? Jadi hemodialisis tidak merawat, dia mempertahankan. Selagi dia boleh hidup lah. That's why pesakit dialisis, doktor sendiri pun akan jangkakan hayat kamu dalam 7-8 tahun je selepas mula dialisis. Kalau mula dialisis bulan Januari tahun 2024, kita anjak ke depan dalam 7-8 tahun je lagi. Itu kita dah tahu, itu nyawa kita. Ini ikut perubatan moden lah. Dan jarang-jarang, Piramli kata apa? Jarang-jarang nak jumpa orang yang boleh. Kalau orang Sabah kata limpas 7 tahun, boleh lebih daripada 7 tahun. Jarang-jarang. Ada, tapi jarang-jarang. Okay? Kebanyakannya semua dalam 5-6 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab penyakit buah pinggang ni penyakit yang bahaya tuan-tuan perempuan, yang tak mudah nak dirawat. Betul, saya setuju. Hemodialisis memang payah nak rawat, dia mempertahankan. Ada sahabat saya, dia dialisis, dia pergi ke London. Dia duduk di Sabah, kemudian dia travel ke London. Dia lupa nak dialisis di sana, ataupun dia ada masalah lah, mungkin tak dapat dialisis, ke lambat sikit. Dia lambat dalam 2 hari, meninggal. Okay. Sebab apa? Sebab bila tak dialisis, darah akan jadi racun sampai ke otak, padam, habis. Okay? Kalas. Jadi jawapan dia tak ada, dia tak akan menyembuhkan. Kita kena ikhtiar cara yang lebih alami. Kita kena apa? Kita kena buang segala toksik yang dalam badan, dan kita rangsang balik sel-sel buah pinggang tu untuk berfungsi balik. Kalau ada mana-mana teknik perubatan yang boleh rangsang balik sel-sel buah pinggang untuk aktif, untuk tampal balik segala kebocoran, insya-Allah dia akan reverse balik. Okey. Dan saya ditakdirkan untuk jumpa pesakit-pesakit yang reverse di depan mata saya sendiri. Okey. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda ni orang tak suka dengar.
Orang-orang tertentu tak suka dengar saya share benda-benda macam ni, saya faham. Sebab dia orang tak pernah tengok orang yang sembuh. Orang yang lumpuh stroke depan mata saya, datang kita rawat-rawat dengan izin Allah Ta'ala, datang bawa kursi roda balik, dia tinggal kursi roda kat kami. Allah Ta'ala tunjuk depan kami, depan saya. Bukan saya sembuhkan, kita cuma bagi beberapa asbab saja. Kita rawat sikit, picit sana, picit tarik sana. Elemen balancing pun kami buat lah. Saya buat juga elemen balancing ni, buat pembetulan tulang belakang kami buat juga. Kita buat urutan, kita buat bekam, buat acupuncture. Dia pergi datang naik kursi roda, balik berjalan, dia tinggal kursi roda. Ni kursi roda pakcik, tak apalah kami pakcik sedekah kat pusat rawatan ni. Alhamdulillah dapat kursi roda satu free. Okey. Ini kisah benar tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan pergi ke pusat rawatan saya di Pekanbaru Hulu Perak tu, memang jumpa lagi kursi roda tu, saya akan tunjuk. Inilah kursi roda yang pakcik tu tinggalkan di sini. Datang kursi roda. Allah Ta'ala punya kerja memang hebat, memang luar biasa. Kalau saya nak share pasal tu pun, pakcik, tuan-tuan perempuan tak habis satu malam pun. Nak cerita pasal orang stroke lumpuh je, itu pun satu kuliah yang tak habis. Nak cerita pasal gout saja pun tak habis. Nak cerita pasal sakit gastrik pun tak habis. GERD lagi, anxiety lagi, panic attack lagi, yang tumor lagi, kanser lagi, tak habis. Tak habis tuan-tuan perempuan. Ilmu Allah luas sangat. Ilmu perubatan saja pun terlampau luas. Okey. Ya. Itulah saya bagi tahu satu lagi kaedah dia. Okey. Kaedah yang kami pakai homeopati lah. Saya pakai homeopati. Okey. Saya pakai homeopati dan 24 tahun selepas saya belajar tu homeopati tu, saya buat research sendiri, saya buat penelitian sendiri, saya test kepada pesakit saya di Sabah. Di Sabah tu pusat rawatan saya kami start tahun 2013. Itu untuk try and error lah. Jadi banyak masa-masa kajian saya di sana lah, bahan-bahan kajian saya sempat gunakan pesakit dari sana. Okay. Alhamdulillah dari situlah kita dapat developkan formula apa semua tu yang saya bawa balik ke Semenanjung. Saya buka pusat rawatan di kampung saya. Sekarang ni kita menditok ramai rakyat jelata yang sakit, terutamanya lepas cucuk vaksin ni sakit macam-macam. Yang makan macam-macam dulu, sakit macam-macam sekarang. Kita ditok dulu. Saya tak rawat sangat, kita ditok je dulu. Dan tuan-tuan pun akan tengok perubahan dia lepas sebulan, lepas 2 bulan, lepas 3 bulan. Buktikan sendirilah. Saya sembang lebih, nanti orang cakap saya sembang kari ya. Tapi buktikan sendiri, buat 3 bulan, bersabar. Macam saya bagi tahu kat pakcik seorang yang orang jitera tu. Pakcik sabar pakcik, dia tak mau dengar. Bila nak sembuh? Saya kata sembuh ni bukan kerja saya, kerja Allah Ta'ala. Oh, dia diam. Betul juga lah. Itu yang jadikan dia semangat lagi nak ambil gitu. Dia sanggup kata kalau dia ni tipu aku pun tipulah. Tapi cakap agama bagus sangat. Yalah, takkan saya nak sandar apa lagi. Saya orang Islam, orang yang ada iman. Takkan saya nak kata ubat saya akan sembuh kan. Saya kata pakcik ikhtiar dulu, sabar. Oh dia, okey. Dok esok telefon lagi. Bila nak sembuh? Oh pening, saya pening. Okey. Tapi saya layan jugalah. Macam YB Sanusi katalah kena layan. Kena layan. Itu soalan yang baguslah. So selain daripada bekam, kita gunakan detox. Dan kami di pusat rawatan kami combinekan berbekam 1 bulan, detox 1 bulan, berbekam. Detox 1 bulan, berbekam. Detox 1 bulan, berbekam. Kita bagi the best. Formula detox yang the best kita bagi, perubatan yang terbaik kita bagi, perubatan tibun nabawi, iaitu berbekam sunnah. Sesiapa pun yang ada iman, yang ada Islam dan diri dia tak boleh nak nafikan bekam. Dia boleh nafikan formula saya, dia boleh nafikan ubat saya, tak apa. Saya tak kisah pun. Tapi jangan nafikan berbekam. Okay. Kita combine. Jawapan soalan abang tadi tu, kita combine dua-dua. Kita sinergikan. Orang Indonesia kata kita sinergikan, Pak. Bila kita sinergikan rawatan, dia punya result memang tip-top. You tak pernah terbayang result tu. Dan sebelum saya tamatkan kuliah ni, saya share satu kes je. Ini di Greek ya. Pesakit ni di Greek. Dia 20 tahun. Sakit kecil manis. Insulin, cucuk hari-hari. Okay. Dia lepas cucuk vaksin dia sakit. Jadi dia datang ambil detox kami tu untuk buang vaksin je. Untuk nak detox buang racun vaksin je. Sebulan dia detox,
dia biasa gula dia walaupun dia cucuk insulin, gula dia main dalam 8, 9, 10 juga kalau time dia makan tu. Dia takkan turun bawah daripada 7. Lepas sebulan dia detox, dia cek gula dia dah mula jadi 8. 8. Dan dia stabil. Dia cek ulang-ulang pun 8. 9. Dia jarang turun. Lepas tu dia buat sebulan lagi. Bulan kedua dia buat ni yang menakjubkan, dia turun dalam 5 gitu je, 5, 5.4, 5.6 dan dia tak perlu cucuk insulin dah. Mula-mula dia try lah, takkan kot dia tak cucuk. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, gula dia masih 5 point lebih. Itu satu perkara yang ajaib yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada depan mata kami sendiri, ya. Dan sampai sekarang dia tak cucuk insulin dah. Itu yang di tempat di Greek, ya, di Greek testimoni yang adalah. Okay. Saya cerita ni dalam masjid, cerita ni testimoni dia yang benar, kisah dia, dan saya pun terkejut lah benda tu. Tapi bila kita kaji balik, tak perlu terkejut. Bila kita detox buang, walaupun niat dia bukan nak rawat kecil manis, dia sakit ni. Lepas cucuk vaksin dia jadi nak berjalan pun tak larat lah bagai. Dia detox buang, lepas tu dia cergas lah dia berjalan. Tapi bonus dia Allah Ta'ala bagi, pulihkan kecil manis dia 20 tahun yang cucuk insulin. Bukan 20 tahun yang tak cucuk, yang cucuk. Ya. Insulin setengah orang kata ada bahan-bahan yang tak bersih. Itu saya tak berani nak komen lah, pakcik, saya tak berani nak komen. Sebab apa? Sebab majlis fatwa semua mengesahkan okey, jadi kita ikut je lah. Saat lagi saya komen, saya lebih daripada majlis fatwa pula. Yalah, saya pakai serban, tapi saya bukan mufti, bukan ustaz. Saya baru nak start je, tuan-tuan. Macam tuan-tuan juga, kalau saya duduk di sana sama je. Ustaz Zaidi dia yang lebih sepatutnya duduk sini. Saya baru nak start. Saya ni perawat, saya ni tangan saya merawat orang, mengurut orang kena terseliuh ni. InsyaAllah lah saya repair sekejap je. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Mengurut saya tak belajar. Mengurut ni memang talent yang Allah Ta'ala bagi, saya pun tak tahu daripada mana datang. Okay? Ada orang cakap saya dah sakar, saya dah perawat Islam, kawan-kawan saya ramai perawat Islam. Scan mai tengoklah, aku dah sakar ke tak sakar, tinggi mana sakar aku, scan lah. Hang clean, tak ada. Tuan-tuan perempuan kenal tak Tuan Guru Datuk Syarhan? Dia antara pesakit pertama yang saya alignment dia di Sabah. Dia pergi Sabah waktu tu. Dia nak ajar ilmu perubatan kat anak murid di Sabah. Anak murid dia bawa jumpa saya untuk buat alignment. Dia sakit belakang kali duk bagi kuliah semua. Saya alignment dia. Tapi sebelum dia masuk pusat rawatan saya kata, Ustaz, ada orang tuduh saya ni ada sakar. Ustaz, saya tahu Ustaz Syarhan ni terror ada ni. Cuba Ustaz scan tengok saya ada sakar ke tak? Tak ada lah, dia kata, tak ada sakar. Dia kata kalau ada sakar kat tuan pun, kalau saya mari je, tuan dah pitam dah, tak boleh berdiri macam ni. Itu Ustaz Syarhan sendiri cakap. Saya kata, memang saya kata saya tak ada sakar apa. Tapi itu kadang ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi je. Takat tuan-tuan perempuan terseliuh ke apa ke, buat sekejap je kita repair. Okay. Soalan yang bagus, soalan yang bagus. Ada lagi yang nak soal? Lagi takut nanti kalau tak soal nanti balik tak boleh nak tidur ke terbuku lagi, ya. Siapa nak soal, insya-Allah yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Terutama yang dekat dengan hidup tuan-tuan perempuan lah. Sakit penyakit tuan-tuan perempuan ke, boleh tanya sekarang. Saya cuba jawab. Mana tahu jawapan tu memang membantu akan mengubah hidup tuan-tuan perempuan kepada yang lebih baik, ya. Ya, ada soalan? Okey. Okey, abang ni tanya soalan saya, dia ada sakit saraf. Sakit tulang belakang, tulang C, cervical dengan tulang
lambar, okey. ST tulang T ya. Tidak ada masalah. Dia kata ada macam slip disc. Ada tak rawatan alternatif? Ada. Saya itu kerja saya hari-hari ya. Di Sabah tu saya duk alignment orang lah. Kerja kami ni kalau tayar kereta, kalau kereta ni pergi bengkel kan, bengkel alignment buat alignment balancing. Kalau manusia yang ada masalah alignment lagi, kami datang tempat kami. Kami buat alignment balancing balik, okey. Dan alhamdulillah boleh buat 2-3 kali boleh berjalan dia. Tak sakit dah. Dan itu semua pun sentuhan dan Allah Taala punya kuasa lah. Okey. Minta maaf saya bukan nak iklankan rawatan-rawatan ni sangat nak cerita pasal tu, tapi bila dah ada soalan saya jawab. Ada alternatif dia. Kalau tuan-tuan perempuan dah ikhtiar di hospital tak sembuh-sembuh juga, tak salah. Doktor di hospital pun tak marah kalau tuan-tuan perempuan pergi cari alternatif. Tapi janganlah pergi cari yang pelik-pelik punya rawatan. Yang ambil tukuk besi, bantai aja. No. Itu yang jadi penyakit. Dia guna pahat, dia guna tukuk besi, dia buah kat tulang belakang. Pernah tengok rawatan tu? Itu kalau silap, lumpuh terus. Boleh mati terus pun bukan lumpuh. Boleh mati terus. Orang bagi isyarat macam ni. Jangan nak buat rawatan pun jangan nak glamour, jangan nak viral aja. Ni sebab nak viral dia tukul orang, jangan. Kita buat rawatan yang macam Master Chris buat tu. Pernah tengok Master Chris buat? Itu yang kami buat. Tapi kaedah saya dipanggil Yumeho. Kaedah Master Chris dia campur-campur. Kaedah saya gunakan kaedah Jepun. Kaedah Jepun ni dia lebih lembut sikit. Dia ada urutan sikit, baru dia kerak-kerak. Kalau chiropraktik dia kerak terus. Datang tak ada ampun dia kerak terus. Tuan-tuan tak bersedia ke bersedia dia buat terus. Kami tak datang. Pakcik dah makan ke belum? Pakcik apa khabar? Kita urut-urut dia dulu sikit, lembut-lembutkan. Pakcik saya nak tarik sikit tekuk pakcik nak. Perak. Baru dia tarik. Jadi kita bagi dia bersedia. Jadi bila dia bersedia, tenangkan diri pakcik, tarik nafas dulu. Mengucap dulu siap-siap. Okay, contoh. Tak bagi yang takut saya suruh mengucap lah. Tapi kalau dia berani, dia yakin dengan kita, tak perlu mengucap pun, insya-Allah selamat. Tapi kalau yang takut-takut saya tak buat. Dia ada orang yang takut datang dia jadi keras badan, saya tak buat. Dia jadi keras ni, keras kunjung. Baliklah. Nak merawat datang lembut. Sebab bila kita jumpa dengan perawat, kita mesti serahkan jiwa raga kita kepada perawat. Bukan serah yang lain-lain, maksud saya lah. Kita kena serahkan. Ya, kau rawatlah aku. Barulah perawat tu boleh buka semua penyakit tu. Boleh lepaskan semua yang blok-blok. Okay? Kalau tuan-tuan perempuan tak percaya, jangan buatlah. Tak menjadi. Kalau tuan-tuan perempuan yakin, tak yakin, jumpa saya, janganlah buat. Dia mesti yakin. Ya, insya-Allah Allah Ta'ala akan sembuhkan. Dengan asbab rawat dengan dia ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan sembuhkan. Yakin, aku yakin dia. Berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan testimoni yang ada, aku yakin. Itu buat, datang. Kalau tidak, jangan. Bahaya. Ya? Ustaz nak tanya. Okay. Ustaz nak tanya. Ya. Saya bukan ustaz, tolong jangan panggil saya ustaz. Nak tanya ni. Boleh. Bekam tu berapa lama sekali? Sebulan kali ke, sebulan 2 kali ke? Soalan ni payah tau. Ini level PhD soalan ni. Saya buat PhD dulu pun tak sesusah nak jawab soalan ni. Pakcik ni tanya soalan yang bagus. Pakcik ni tanya soalan dia, bekam tu nak kena buat berapa kali ya? Susah nak jawab. Okey, dia secara asasnya kalau ikut perubatan, saya boleh bagi dari 2 sudut. Satu berbekam dari sudut perubatan moden. Okey. Dari sudut perubatan moden, setiap 4 bulan ataupun 120 hari sel-sel darah kita akan mati. Okey? Jadi akan jadi benda yang toksik, akan menjadi bahan yang tak diperlukan. Jadi setiap 4 bulan kita kena berbekam. Buang keluar. Dan pilih hari-hari yang afdal berbekam. 17, 19, 21 dan 23 hari bulan Islam. Bukan bulan Januari, jangan salah faham. 17, 19, 21 dan 23 bulan-bulan Islam. Okey? Itu satu pandangan. Boleh guna pandangan mana-mana pun tak ada. Dia khilaf saja. Okey? Tak salah macam mazhab lah. Tuan-puan ikut mazhab mana pun, okey, tak ada masalah. Okey? Cuma dia mazhab lain-lain. Okey? Mazhab yang kedua, itu saya bagi pandangan daripada mazhab perubatan moden. Mazhab perubatan alternatif, bila tuan-tuan perempuan sakit, boleh berbekam setiap bulan. Katakan sakit kecil manis,
Boleh berbekam sebulan sekali. Okey. Jadi dia ada dua mazhab pakcik. Pakcik boleh guna mana-mana mazhab pun tak apa. Cumanya kalau pergi ke tukang bekam, pastikan tukang bekam tu cukup pandai, cukup arif, cukup pakar untuk cek kesihatan pakcik. Sebab sikit. Pakcik pergi nak berbekam, jangan dalam keadaan badan terlampau lemah, jangan. Nehi. Jangan pergi buat bekam dalam keadaan badan terlampau lemah. Bahaya. Yang kedua, jangan pergi berbekam dalam keadaan gula tinggi sangat dalam darah. Bacaan gula 15 pergi berbekam. Bahaya. Sangat bahaya. Tak kena tak apa. Kalau kena memang menyesal tak sudah. Sebab apa? Sebab bila gula terlampau tinggi, berbekam, terutama di kaki, bekas tusukan tu kena jangkitan, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh ditolong lagi. Okey? Ada kes yang jadi dapat jangkitan. Tapi sebab tukang bekam tu tak tanya ataupun tak cek dulu. Darah berapa pagi ni gula. Jadi kalau pakcik nak pergi berbekam, pastikan gula bawah daripada 10. Kalau 8, 9, 7, 6, cantik, boleh lagi bekam. Tapi kalau nak berbekam di kaki, mesti pastikan gula di bawah 7. Mana kata yang normal lah. Level gula dalam 5, 6, 7 tu boleh lagi. Tapi kalau gula tak bawah 7, jangan pergi bekam di kaki. Bekam di tempat lain boleh. Yang naik ke atas boleh bekam kalau bacaan gula dia dalam bawah 10 boleh. Mana kata 9, 8, 7 boleh bekam lagi. Jadi jangan cakap orang kecil manis tak boleh berbekam. Boleh berbekam, tapi mesti jumpa orang yang mahir dan arif pasal penyakit kecil manis. Okey? Jangan main taruh je bekam, tak boleh ya. Bahaya. Jadi nak buat sunnah Nabi pun satu perkara, tapi kena pastikan juga kebersihan, higienik, status kesihatan tuan-tuan perempuan waktu pergi berbekam tu kena tahu. Saya ulang balik, jangan pergi kalau terlampau lemah, jangan pergi berbekam. Jangan pergi kalau dalam keadaan tak sihat lah, jangan pergi berbekam. Jangan pergi berbekam kalau gula dalam darah kita tinggi. Jangan. Tapi mungkin nanti akan ada orang tanya saya, macam mana kalau darah tinggi sangat ni, boleh pergi berbekam tak? Itulah ubat dia. Tapi kena jumpa tukang bekam yang pandai. Kalau darah tengah naik 180, macam mana tukang bekam tu nak buat? Dia tak boleh terus tunggu cucuk. Pakcik duduk, kita cucuk, tak boleh. Dia kena pakcik duduk dulu, relax dulu, tenang dulu. Cucuk sini dulu. Cucuk di telinga dia, keluarkan darah di telinga. Cucuk di jari je, semua jari ni keluarkan, pecik. Cucuk di jari kaki ni semua, pecik, keluar dulu. Dah settle keluar darah semua tu, dah buka pipe dia semua dah. Kita dah release pressure dia. Baru bekamkan dia. Ini kes yang 180 ke atas. Boleh berbekam. InsyaAllah kalau sesiapa tengah kena macam tu, dia dah pening-pening nak kena stroke dah, dia tak jadi stroke. Kes ni saya dah rawat banyak kes. Saya dah bekam banyak kes yang dah nak stroke dah ni. Alhamdulillah dia sempat singgah di pusat rawatan saya. Saya bagi first emergency punya pertolongan. Okay. Kita keluarkan darah di sini dulu. Dan itu mesti tukang bekam yang buat. Gunakan jarum bekam tu yang bersih, yang hygiene. Semua ni. Sini juga. Pecik keluar darah walaupun status. InsyaAllah pressure dia release, lala tu juga, lepas tu baru berbekam. Dia tak kena stroke. Tapi lepas tu bagilah ubat. Pakcik amalkan ubat ni untuk buat detox, untuk bla 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 bla. Banyak dah kes yang kami sempat selamatkan dia daripada kena stroke. Kita tahu dah tanda-tanda nak stroke ni. Dia punya mulut dah mula tangan dia dah mula tak berapa kuat. Lepas dia buat tu Allah Ta'ala tunjuk betul-betul lah. Lepas dia buat tak ada dah mulut dia, tak ada dah. Ini semua boleh angkat elok, jalan balik elok. Itu sunnah berbekam. Saya buat dan saya nampak benda itu, saya bagi tahu. Dan ini dalam masjid. Ini bukan kita nak jual-jual ubat tepi jalan, tak, kita cerita kelebihan berbekam. Dan kami ni bukan setakat bekam CJ biasa. Kami sampai disuruh ambil SKM lah, CJ Kemahiran Malaysia tau. Saya berbekam ni mula-mula jadi pengamal biasa je, sampai Kementerian Kesihatan menggalakkan untuk ambil sampai peringkat SKM. Saya pergi belajar buat SKM. Waktu saya jadi pensyarah lagi di universiti, saya pergi ulang-alik ke KL.
buat CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 bekam angin. Saya buat dan saya lulus, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita nak mempertahankan sunnah. Bila you tak ada CJ, nanti Kementerian Kesihatan anytime dia boleh suruh you punya kedai tutup. Sebab apa? Sebab you tak ada CJ. Sebab you mungkin tak bersih rawat orang, you tak faham, you tak ada ilmu. Saya belajar ilmu ni tuan-tuan perempuan, bukan setakat belajar berguru biasa. Kita pergi ambil SKM, CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Kalau ada SKM, tuan-tuan perempuan tak boleh nafikan dah kepakaran dia. Siapa-siapa lah, bukan saya. Siapa-siapa yang ada SKM. Ustaz Zaidi pun nanti saya suruh pergi ambil SKM tahap 3. Barulah kemas tak? Kita ada SKM. SKM ni diiktiraf oleh Jabatan Kemahiran Malaysia. Dan KKM iktiraf. Dia tak boleh nak buat sebarangan kalau kita ada SKM. Kita ada ilmu. Mungkin selama ni kita belajar bekam di kat pakcik ni, kat Pak Teh ni, kat Pak Long ni je kita buat. Keturunan. Okey, fine. Buat je. Tapi satu peringkat pergi ambil sijil. Supaya nanti kita boleh pertahankan sunnah Nabi ni. Supaya orang tak boleh nak pijak-pijak lagi. Sebab kita buat secara profesional, kita ada sijil. Kalau dia orang nak buat hal juga, kita ambil case court. Lawan di mahkamah. Kalau kita tak ada sijil, nak lawan pun susah. Nak lawan pun susah, tak ada sijil. Ini ilmu penting. Nak dapatkan dunia kena ada ilmu, nak dapatkan akhirat kena ada ilmu, nak dapatkan dunia dan akhirat pun kena ada ilmu. Tepat tak hadis Nabi tu? Tepat tak? Hadis Nabi kan, Ustaz? Itu yang saya dengar lah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Pakcik. Saya buat by appointment je, tuan. Nanti nombor saya boleh ambil dengan Ustaz Zaidi lah. Kita by appointment. Hari-hari pun kami buka, tapi kami buat ni by appointment. Nak rawat sekian kita ambil appointment, datang baru kita akan buatlah. Di Pengkalan Hulu. Keroh. Dalam berapa jam kat dari sini 3 jam kan? 2 jam lebih kan? Dan kami pun ada homestay sana. Nak tidur sana tak apa, nak baring-baring sana tak apa. Ada homestay. Ada homestay, ada kolam ikan, bawa pancing tak apa, boleh mancing di kolam tu. Pancing free, dapat ikan kena bayar lah. Kalau nak bakat-bakat ikan kena cas lah. Tapi pancing free je. Itu bonus lah. Sampai kaki pancing. Tak adalah, itu gurau je. Tapi kalau nak dapatkan segala ubat-ubatan kami, detox kami, boleh cari Ustaz Zaidi lah. Alhamdulillah di kawasan Jitra ni, kawasan Kedah ni, Al-Ustaz ni, Ustaz Zaidi jadi wakil saya. Jadi stokis saya, alhamdulillah. Jadi nak dapat apa-apalah, tanya Ustaz Zaidi lah. Melalui dia senang. Nanti dia akan uruskan, dia akan aturkan. Dia boleh bagi nombor saya kat tuan-tuan perempuan lah. Senang. Okey. Jadi kalau ada apa-apa lagi nanti insya-Allah kita boleh insya-Allah saya boleh datang lagi, saya sedia lagi datang. Sediakan tajuk apa-apa yang nak minta saya bincang, kita bincang lagi. Memang seronok kita share pasal perubatan ni, kita tak cakap pasal politik, kita tak kacau pasal politik ya. Yang berkaitan diri kita, keluarga kita, memang syok. Sangat syok. Sebab saya cerita ni saya tak kena tag, sebab kita cerita berdasarkan ilmu dan pengalaman kami. Saya tak ada kitab, saya minta maaf lah, saya tak ada kitab nak baca macam Ustaz Zaidi, saya tak ada. Okey. Kalau saya ada kitab tu, tapi kalau tuan-tuan dengar pun nanti semua mengantuk pula, tidur je. Okey. Saya ada buku tebal-tebal tu, buku dia. Buku perubatan alternatif tebal-tebal tu. Itu kalau empuk orang pun pensan tu. Tebal. Itulah kami kena belajar dulu. Buku pasal akupuncture saja tebal ni. Akupuncture saja. Buku bekam tebal ni. Buku apa lagi? Semua urutan semua ada buku. Tapi kalau saya baca buku nasi semua pakai mengantuk habis. Baik macam ni je kita buat macam Ustaz Azahidros tu. Ketah-ketah kecil je. Puan-puan kat belakang ada ketah kecil pun saya sedia untuk jawab lah. Kesian kak, kadang orang perempuan pun nak tanya soalan, tapi ketah kecil tak sampai ke depan, macam mana? Kalau perempuan di belakang nak tanya, boleh tulis atas kertas. InsyaAllah akan datang, saya akan cuba jawab pelbagai persoalan, asalkan berkaitan dengan kesihatan,
dan sudut perubatan alternatif. Okey. Kalau luar tu saya tak berani nak jawab lah, sebab itu bukan bidang saya. Tapi kalau kesihatan, apa saja masalah dari sudut perubatan naturopati, perubatan alternatif, saya sanggup untuk jawab. Asalkan saya tahu dan saya berpengalaman lah. Sebab bukan semua penyakit yang saya tahu dan saya berpengalaman, tak semua. Tapi kalau ngam-ngam, saya tahu, saya pernah rawat, saya boleh share A to Z. A to Z. Okay. Dan terima kasih sekali lagi tuan-tuan perempuan AJK, Ustaz Zaidi yang menjemput saya datang sini. Dan saya pun seronok datang sini. Memang satu pengalaman yang amat berharga untuk saya. Dan saya puas bila saya boleh berkongsi pengalaman, ilmu yang saya ada. Dan juga nanti insya-Allah siapa-siapa yang nak berkunjung ke tempat kami untuk nak dibantu rawat sampai sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Kami terbuka untuk menerima. That's why kami dah buat homestay cantik-cantik. Kami ada spa, kami ada pusat terapi. Dan tempat yang saya tu pun tempat yang sejuk. Suhu awal pagi memang 20 darjah Celsius, 21 darjah Celsius. Pukul 8 pagi, 9 pagi masih suhu sejuk, 21, 22. Sangat sejuk. Malam-malam memang sejuk. Dan pagi-pagi saya boleh jamin tuan-tuan perempuan akan menggeletar waktu nak mandi waktu pagi. Itu saya jamin. Suhu dia sangat sejuk. Air dia macam ais. Kalau nak basuh berak pun takut. Itu saya boleh jamin. Orang yang biasa duduk di tempat panas, dia pergi tempat kami, dia tak nak balik. Dia kata sejuk, dia seronok duduk. Siapa-siapa lah yang biasa, mungkin tak biasa tempat sejuk lah. Saya datang sini agak panas sikit saya rasa. Saya mandi di air di hotel tadi pun panas ya Rabbi. Panas dia tak payah pasang heater pun. Sebab saya biasa tempat sejuk, mandi sejuk. Jadi kena sedikit air panas terkejut. Nasib baik tak demam. Alhamdulillah. Dan memang saya dah standby makan ubat. Saya setiap ada ubat saya lah, ubat mengubati dah saya setiap. Sebab saya takut bila perubahan cuaca dia boleh jadi demam kalau tak tahan lah. Okey, jadi sekian dulu perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah